Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar sains tingkatan 4. Okay, hari ini kali terakhir untuk kita berulang kaji membincangkan mengenai modul SAS Badi. Okay, so kita tepuk tangan nampak. Okay, lepas ni cuti selama 4 minggu, 4 sebulan. Tapi jangan risau, akan ada kerja menanti kamu. Tapi tak ada Google Meet. Okay. Okay. So kita mula kepada soalan bab 11. Okay, bab 11 revisi ekspres. Okay, jom kita mula. Okay, ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh satu objek yang bergerak. Apa dia Muradi jawapan? Distance cikgu. Distance ataupun jarak. Okay, distance. Good Muradi. Okay, nombor 2 Muradi. Jarak lintasan terpendek. Yang terpendek menyambungkan dua lokasi tertentu. Terpendek. Okay, yang terpendek. Displacement. Good. That is a displacement. Dalam bahasa Melayu adalah sesaran. Okay, so pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, ini dia punya formula. So, laju. Sebuah kereta. Okay, laju. Kita tengok dululah formula dia. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Pecutan hal laju akhir. Tolak hal laju awal. Bahagikan dengan masa. So, soalan dekat sini direct saja. Sebab dekat sini dia bahagi dia punya jarak 100 meter. Sebuah kereta bergerak sejauh 100 meter dalam masa 5 saat. Hitung kelajuan kereta itu. So, jarak bahagikan dengan masa. Jarak adalah 100 bahagikan dengan 5. So, 100 bahagikan dengan 5 dapat berapa Tanisu? 20 ms negatif 1. Okey. 20 pandai. Okey, sebuah lori pula dia bergerak dengan hal laju mula-mula dalam keadaan pegun. Apa maksud pegun? Pegun ini maksudnya hal laju dia, hal laju awal dia adalah kosong. ms negatif 1. Maksudnya U dia adalah kosong ms negatif 1. Okey, kemudian okey, ada ke pelajar yang masuk? Okey, Hamizan. Okey, selamat datang Hamizan. Okay, so budak 4A tu belum lagi muncul, nampak gayanya. Dia dah hilang budak 4A tu ni. Okay, so ini adalah U, maksudnya dia punya jarak, hal laju awal dia adalah kosong. Hal laju akhir mencapai, okay, mencapai kosong ms negatif 1, maksudnya ini adalah V dalam masa 5 saat. So, ini adalah S. So, kamu tahu bahawa pecutan, okay, pecutan, ada ke pelajar yang nak masuk tapi dia tak dapat masuk? Siapa yang angkat tangan? Okay, tak apalah. Okay, pergi kepada soalan yang ini tadi. Okay, so kita dah tahu V, kita dah tahu U, kita dah tahu second. So, V kamu adalah V tolak U. V kamu adalah 50. Okay, sorry, pen warna merah pula, tak nampak. Okay, kita ambil pen warna merah. Pula. Okay, kuning tak nampak, so kita buat 50 tolak kosong. Mesti buat jalan kerja ya. Bahagikan dengan 5 saat. So, kamu akan dapat 10. Pastikan ada unit. Yang ini ms negatif 2. Okay, ms negatif 2. Ini ms negatif 1. Kenapa? Sebab laju bahagikan dengan masa. Yang ini laju pula. Ini jarak bahagikan dengan masa. Yang ini hal laju. Hal laju dia punya unit ms negatif 1 bahagi dengan S. So, dia akan dapat ms negatif 2. So, ini akan dapat ms negatif 1. Okey. Bulatkan jawapan yang betul tentang perubahan hal laju. Okey, Min. Min. Okey, yang nombor A, Min. Hal laju dia apa? Bertambah ke, tetap ke, berkurang?
Aminuddin, mana engkau? Okey, yang ini kalau dia punya jarak, dia punya tali tik ke tip ni, KPT detik ni semakin jarak arah gerakan. Semakin dekat. So, ini adalah laju semakin bertambah. Arah gerakan. Maksudnya arah gerakan dia gerak kat sini. Arah gerakan dia akan semakin jauh. So, ini dia akan memecut. Okey. Yang ini pula dia akan semakin dekat. Maksudnya dekat-dekat ni laju dia berkurang dan pecutannya adalah kita panggil dia nyah pecut. Okey, yang ini pula tengok dia punya jarak ni adalah sama. So, laju dia adalah tetap tapi pecutan dia adalah kosong. Okey. Okey, yang ini faham ya? Okey, pastikan kamu tahu, kamu tengok dia punya arah gerakan ni dekat mana. Okey, arah gerakannya ke sini. Arah gerakan ke sini maksudnya ini yang first, ini yang last. Ini first, ini last. So maksudnya dia daripada dekat akan jauh. Okey, kalau kamu ingatlah kita buat eksperimen masa hari tu. Okey. Pergi kepada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 dia kata hitung laju. Okey, hitung laju troli jika pita detik 50 detik dalam masa 1 saat. Okey. So kalau ada pelajar yang kawan-kawan kamu yang bagi tahu kawan kamu tak dapat. Cikgu, saya dari tadi terkeluar je. Siapa ni ya? Yang mesej saya ni dekat dalam group 4A1. Internet mungkin tak kuat kot. So, okey, pergi kepada soalan ini 50 detik, masa untuk 1 detik. Siapa yang mesej itu? Suara cikgu robot. Siapa cikgu robot? Saya Hamizan, Siania Hamizan. Alamak, Hamizan. Okey, Hamizan dah boleh masuk dah. Ni Hamizan dah. Okey, so pergi kepada soalan ini. Masa untuk 1 detik. So, macam mana kamu nak dapat? So, kamu tengok dia adalah 50 detik. Alamak. Saya ambil warna purple lah, cantik. Okey, 1 bahagikan dengan 50 sama dengan 0.02. Sebab dia 50 detik dalam 1 saat. 50 detik dalam 1 saat, maksudnya dalam 1 detik ni kita nak berapa? Kita nak kira berapa? So, 1 bahagikan dengan 50. So, kamu akan dapat 0.02 saat. Okey, 0.02 saat. Yang ini untuk 10 detik. So, 10 detik 0.02. 1 detik bersamaan dengan 0.02. Kalau 10 detik, so 0.02 kalikan dengan 10. So, kamu akan dapat 0.2 saat. Murali, kau dah mandi ke belum Murali? Rupa macam tak mandi je. Laju troli. Tak mandi dah tu. So, sini jarak dia. So, laju kamu tahu jarak bahagikan dengan masa. So, jarak dia adalah 0.4 bahagikan dengan masa. Masa kamu adalah 0.2. So, jawapan dia adalah 2 meter per saat. Okey, 2 meter per saat. Okey, siap soalan ni. Senangnya soalan. Ini 30 minit dah siap ni. Okey, tuliskan istilah yang betul berdasarkan penerangan yang diberikan. Okey. So, daya tarikan oleh bumi yang bertindak ke atas barang objek yang berjisim. Hamizan, boleh cuba jawab tak Hamizan? Hamizan ada? Hamizan ada? Hamizan tak ada? Suara tak ada. Mungkin dia punya internet tak berapa kuat.
Suara cikgu robot Alamak, ini tak best ni, tak jadi macam Zin. Okay, daya tarikan oleh bumi yang bertindak ke atas barang objek yang berjisim. So, itu adalah daya apa? Graviti. Okay, dia adalah daya graviti bumi. Okay, untuk nombor 2, pecutan yang dihasilkan oleh tindakan daya graviti bumi ke atas objek yang berjisim. Pecutan, nampak sahaja pecutan, lepas tu ada perkataan graviti, itu adalah pecutan graviti. Kita semak je ya, sepatutnya kamu dah siap. Kejatuhan suatu jasad yang dipengaruhi oleh daya graviti bumi. Okay, kejatuhan suatu jasad yang kita buat eksperimen hari tu. Okay, jasad ini bergerak dengan pecutan graviti G. Itu adalah free fall ataupun jatuh bebas. Okay, jatuh bebas. Okay, soalan yang seterusnya, gerakan suatu jasad yang dipengaruhi oleh daya graviti dan lain seperti daya geseran, daya rintangan udara dan daya rintangan air. Itu bukan jatuh bebas. Dia dipengaruhi oleh daya geseran ataupun rintangan udara. Ingat tak yang kita tengok video yang mengenai jatuh antara duit shilling dengan apa? Let me use charger. Dengan apa tu Hamizan? Dengan bulu. Okay, isi tempat kosong. Okay, apabila cardboard ditarik, shilling akan terjatuh ke dia akan bergerak bersama? Okay, shilling akan terjatuh ke dalam gelas. So, apa yang mengekalkan kedudukan asal? Ganeshwaran, apakah ini? Ganesh, are you with me or not? So, ini adalah proses inertia. Murali, kau tak mandi lagi Murali Cikgu, hari ni saya tak nak mandi, cikgu. Asal? Putus cinta? Tak ada, cikgu. Putus hati. Asal kau gaduh dengan Ganesh Bagus. Rebut awet lah tu. Lain kali rebut lagi awet. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Bab 12. Okey, dah sikit lagi. Lepas tu Murali boleh tidur. Okey, isi tempat kosong tentang pembelahan nukleus dalam reaktor nuklear. Okey, so kita tengok ni ya. So, ini adalah apa? Ini adalah apa Murali? Saya cakap dengan Murali je lah. Orang lain tak nak cakap pun. Ni apa Murali? Nuclear fission. Nuclear fission. Taulah nuclear fission. So, ini apa yang ini di bulat ni? Bulat ni apa? Ni apa? Uranium 235. Bukan neutron. Itu adalah neutron. Ni adalah neutron. So, neutron. So, ini adalah neutron. So, nukleus atom. No. Kita buat yang ni dulu lah. Betul lah. Nukleus atom apa ini? Ini adalah atom apa? Baru dah kat sini baru uranium. Okay. Betul. Lepas tu neutron ini dia akan membedil nukleus atom uranium. So, dia akan terbelah. Dia akan menghasilkan tenaga heat energy. So, tenaga haba. Dan apa yang akan terhasil? Sinaran radioaktif. Okey, sinaran radioaktif. Terusnya. Tenaga nuklear boleh digunakan untuk menjana. Kita nak jana apa? Electrical energy ataupun tenaga elektrik. Okey. Sekejap ya. Ada Assalamualaikum. Ya, 2.30. Intervensi. Sambung lagi, sikit lagi. Okey, pergi kepada soalan yang tadi tu. Mana ya weh? Okey. Perubahan tenaga yang berlaku di stesen nuklear. Okey, tenaga apa? Murali, orang lain mana Murali? Aku tengok macam dia ni macam
Sunyi sepi je dah nak habis sekolah. Biasalah nak habis sekolah So ini tenaga apa Murali? Nuklear. Tenaga nuklear akan menjadi tenaga Elektrik. heat dulu. Lepas heat dia nak ni stesen nuklear. Ini stesen nuklear Murali. Cikgu tu tenaga tadi soalan cikgu. Ah, Tunjuk muka-muka handsome tu. siapa? Tanisu. Tanisu tadi aku bukan panggil dia ke? Tanisu, kau jawab Tanisu. Tadi dia Iya. pergi tengok girlfriend dia sekejap cikgu. Kau memang Tanisu. Ya kamu. Lepas ni kau pergilah dating ke apa ke. Okay. Tenaga nuklear, tenaga haba. Lepas tenaga haba apa? Dia akan menghidupkan turbin. So itu adalah tenaga K. Kinetik. Tanisu ni confirm dia tak buat. Last kali adalah tenaga apa? Elektrik. Good. Last kali tenaga elektrik. Boleh. Okey, kemudian pergi kepada soalan itu. Pelakuran nuklear berlaku di dalam... ICU. Mana? Dia berlaku kat mana? Ambil pen warna hijau lah pula Murali. Cikgu, Secara berlaku semula dalam jadi. Apa dia? berlaku dalam matahari cikgu. Sun. Matahari. Okey. So, lapar tak? Lapar tak? Nampak? Mak masak apa tak? Ya, Mak dah masak dah? Tenaga Cuma nuklear. saya tak dapat masak cikgu. Ya ke? Sial, kamu masak sendiri lah setakat apa namanya telur je kan sedap kan? Telur dengan nasi panas tu. Okey, tenaga nuklear. Takut nanti bakar rumah. Apa dia? Takut nanti bakar rumah. Kalau anak saya yang hidupkan api, saya tahu akan kebakar rumah. Tapi kalau Murali yang umur 16 tahun yang hidupkan api, confirm dia tak ada terbakar. Takkan nak bunuh diri sendiri. Okey, tenaga nuklear digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Good. So, tenaga elektrik. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Penyalahgunaan radioaktif. Okey, yang pertama, yang mana satu? Cikgu, So, yang nombor membuat 3. 1, 2, menyebabkan mutasi, senjata nuklear, ujian nuklear, memusnahkan habitat. Okey, semua. Betul. Okey, nombor 5. Kesan sinaran radioaktif terhadap manusia, hidupan dan alam sekitar termasuklah membunuh. Membunuh apa Murali? Asyik saya cikgu. Yang lain tu senyap je. Panggil-panggil hilang. Membunuh sel-sel badan, menyebabkan kanser dan alam sekitar. Mencemarkan alam sekitar. Okey, dah siap. Habis kelas sains next year. Ya, kita jumpa untuk minggu hadapan. Tahun hadapan. Okey. So kita jumpa untuk tahun hadapan. Saya harap saya akan bagilah kerja tambahan untuk kamu. Boleh? Cikgu, Christmas cikgu. Christmas pula. Bila masa kau sambut Christmas? Cikgu, satu Malaysia cikgu. Satu Malaysia. Okey, so kita jumpa lagi. Boleh tidur, boleh pergi makan. Saya pun nak pergi sekolah sekejap. Baik, so cikgu kes naik cikgu. Kes naik. Nak buat macam mana? Cikgu tetap kena pergi sekolah. Sian cikgu. So, kita pergi kepada muka Cikgu Ziana tak nampak gayanya. Ya, mana Cikgu Ziana? Muka Cikgu Ziana tak ada. Cikgu itu cikgu Ganeswaran. Cikgu dekat tandas. Ganesh dia dari tadi dia tak tu. Sampai hati. Dah lah muka cantik saya tak nampak. Okay, stop recording. Okay, kita jumpa lagi untuk tahun hadapan. Nanti saya akan bagi kerja tambahan. Tapi kerja itu nanti buat untuk ulang kaji sahaja untuk sebulan. Sebulan dia Murali cuti bukan setahun.